بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب لسير بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه من الله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير أما بعد. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Ramai yang berlagi, Alhamdulillah. Kamu tak jumpa kan? Tahu-tahu dah masuk dalam Rajab kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk sama-sama pada malam ini berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan atas nikmat dan juga kurniaannya juga dapat kita masuk di dalam bulan Rajab. Moga-moga dengannya betul-betullah kita berada dalam keadaan sedemikian sehinggalah masuk ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Kerana apa, para sahabat dan juga Nabi SAW seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, tak kala baginda SAW dan para sahabat masuk ke dalam bulan Rajab, mereka akan banyak-banyak baca satu doa. Apa doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi kita bulan Rajab dah mula tempat kuih gayo, dah mula cari table nak kuih baju gayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa ballighna Syawal. Berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Syawal sebab nak sambut gayo. Alhamdulillah. Kita sampai pada mana? Ya. Surat 56 poin yang ke 10. At-takabbur at-tihu at-tawwabu al-khuyala, ataupun takabur, sombong dan juga mungkar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun sifat mazmumah yang ke-10, iaitu sikap takabur. Ini apa? Berbangga diri, sombong dan juga bongkar. Ini adalah sikap yang sentiasa ada di dalam setiap diri manusia, kecuali para Nabi dan Rasul dan juga mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kalangan para awliya dan juga orang saleh. Dan bersikap sombong, bongkar dan juga takabur ini ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Biasanya kita akan, bila tergambarlah kita sombong ataupun takabur, automatik kita akan ingat kepada berasa sombong dengan amalan. Tapi ada beberapa bahagiannya. Contohnya seperti mana Allah Ta'ala isyaratkan dalam surah Al-Kahfi, iaitu yang pertama, berbangga ataupun sombong dengan agama. Walaupun dalam surah Al-Kahfi itu Allah Ta'ala menceritakan contoh-contoh fitnah kan, fitnah daripada harta, agama, ilmu dan juga kekuasaan dan sebagainya. Tapi boleh juga kita fahami itu termasuk dalam contoh-contoh, antara contoh-contoh bersikap sombong di dalam beberapa perkara. Contohnya dalam perkara beragama. Kemudian yang kedua, berasa sombong dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, berasa sombong dengan harta ataupun dunia. Kemudian yang keempat, berasa sombong dengan kedudukan ataupun kekuasaan. Contoh sombong dengan amalan adalah maklum, kebiasaan orang zaman sekarang dia gemar menunjuk-nunjuk melakukan amal ibadah. Mana lagi kan semua dah ada handphone, pergi Mekah digambar, dapat cium Kaabah kan, time tawaf ambil gambar selfie apa semua. Ya, walaupun berasa sombong ataupun berasa takabur itu adalah perkara dalam hati, tapi daripada perbuatan zahiriah itu kita boleh faham ada kalanya.
Janganlah nak membahakan kita ambil gambar ni dengan harapan kita nak menggalakkan orang, supaya orang tersebut dapat bermokah lah benda apa semua. Tapi cara tu tak perlu. Ada tu seperti mana yang disebutkan dalam sebuah asar bahawa Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat seorang lelaki yang sujud dalam keadaan menangis dalam masjid, mengintip kuat-kuat. Sampai Abu Umamah mengatakan, apa yang kau buat? Kalau nak menangis pergi balik rumah, kata. Tentu dia Abu Umamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tokoh lelaki, seorang lelaki menangis mengintip dalam ketika sujud. Sampai suara dia mengintip tu terdengar dalam satu masjid, menyebabkan orang rasa terganggu. Tu Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu datang ke lelaki itu, dia mengatakan, apa benda yang kau buat? Kalau nak menangis pergi balik rumah, kata. Dia nangis kat sini. Kemudian yang kedua, berlaku sombong dengan ilmu. Dia berasa bangga dengan ilmu yang dia ada. Ini fitnah ini kebiasaannya akan melanda para alim ulama ataupun orang-orang yang berilmu. Pak Imam, dia syekh ke, dia ustaz ke, profesor ke apa pun, fitnah-fitnah ini kebiasaannya ada di dalam ilmuwan. Kerana apa? Fitnah daripada segi ilmu. Kebiasaan orang berilmu daripada profession-profession yang kita sebutkan tadi. Dia memandang semua orang selain daripada dia adalah orang jahil. Dia memandang dia yang paling alim di dalam kawasan dia misalnya, atau dia pandang orang selain daripada dia tak tahu apa, zero. Jadi dia rasa dia seorang yang tahu semua benda. Ini contoh sombong dalam ilmu. Kemudian yang ketiga, sombong dengan harta benda. Ini boleh kita baca dalam Al-Quran, seperti mana Allah Ta'ala mendatangkan kisah Namrud dan juga Fir'aun. Contoh Nabi Musa dengan Fir'aun. Bukankah waktu Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun di Mesir, berdakwah kepada Fir'aun supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Fir'aun dengan bangga dia mengatakan apa? Dia suruh Haman, dalam surah Taha kan, disuruh Haman, dia punya Perdana Menteri dia, buatkan kepada aku satu menara yang tinggi, yang dengan menara tersebut aku boleh naik dan aku dapat melihat di manakah Tuhan si Musa. Buat menara tinggi-tinggi supaya dengannya aku dapat melihat Tuhan si Musa yang didakwa sebagai yang aku kena sembah. Dan kita kena kaji Namrud dan juga Fir'aun. Kerajaan ni bukan macam kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman kita ni. Bosan kan? Kalau Namrud, sebahagian ahli tafsir mengatakan seperti mana yang telah kita sebutkan pada sesi yang sebelumnya, dia punya kunci nak buka gudang omeh dia tu, gudang harta dia tu, memakan puluhan ekor kerbau ataupun lembu nak bawa. Kunci dia je. Qarun ni daripada mana? Bangsa Bani Israel. Kalau Qarun tu, dia punya harta dia sebanyak tu, apatah lagi Fir'aun yang merupakan penguasa Mesir. Dan kalau kita baca dalam sejarah, antara tamadun yang tertua di dalam dunia ni ada 4. Pertama di mana? Babylon, di Iraq sekarang. Kemudian tamadun Indus di India. Kemudian yang ketiga di China. Kemudian yang keempat apa? Mesir. Tamadun Mesir pun. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kan? Di hadapan kita ada Nabi Musa, Nabi Harun dengan sedang bermuzakarah dengan Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun bukan orang yang berharta, bukan orang kaya, tapi Fir'aun, dunia ada di dalam genggaman dia. Agak-agak kalau kita hidup di zaman tu lah, mana kita ikut? Nabi Musa atau Fir'aun? Mungkin setengah orang membahas saya ikut Fir'aun. Yakin ke? Yakin ke kalau kita hidup zaman tersebut kita akan mengikut Nabi Musa?
Nabi Musa dia tak tahu apa. Dia pakai pun jubah daripada bulu kambing. Fir'aun, sinyau dia punya tongkolok, dia pun tato dekat dalam genggaman dia, kekuasaan dia di bawah telapak kaki dia. Kalau logik akal lah, kita dah mengikut orang yang berkuasa, ikut orang lemah. Dikit-dikit lah, kalau kita hidup zaman ni macam mana. Itu contoh contoh pembahagian sombong, sikap sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan pipi dan muka engkau daripada manusia kerana takabur dan sombong. Jangan kita pandang rendah. Kalau kita pandang rendah kat seorang, kebiasaan kita akan apa? Paling pun tu kan. Dolim, action, orang action. Sebelah mata pun tak diambil orang tu lah. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi berlenggang seperti lenggangnya orang yang takabur. Pada jalan dengan gaya yang sombong dan juga angkuh. Bukan berlenggang bahasa yang kita faham dia macam tu tak. Maknanya berjalan dalam keadaan sombong. Dia rasa angkuh. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi orang-orang yang membesarkan dirinya. Jadi orang-orang takabur dan bermegah-megah dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala cela. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala memuji orang yang sebaliknya. Ada orang yang berperilaku sebalik daripada apa yang disebutkan ayat kita baca ni. Apa dia ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan ayat ke-63. Apa maksudnya? Maksudnya antara ciri-ciri orang beriman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Apa dia? Yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan dalam keadaan merendah diri. Tawaduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan tatkala mereka diganggu oleh orang-orang jahil, orang-orang yang ingkar kepada mereka akan qalu salama. Mereka akan bercakap dengan perkataan yang baik-baik. Dia tidak membalas api dengan minyak, dia membalas api dengan air. Biasa orang kita, kalau orang cakap kasar kita dua kali ganda, suruh kita lagi tinggi pada orang tu kan? Lagi kita, orang tu hentak kita hentak dua kali lagi ke orang tu, betul? Tapi biasa dengan orang yang Allah Ta'ala sebutkan ayat di atas adalah orang-orang yang walaupun sebanyak mana orang keji mereka, caci mereka, buat macam-macam keburukan, mereka membalasnya dengan kebaikan. Ini adalah antara sifat para awliya Allah, para wali-wali Allah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyifatkan antara ciri-ciri wali abdal. Contoh yang kita sebutkan sebelum ni, antara ciri wali abdal apa? Banyak berpuasa. Waktu orang tidur dia beribadah. Dan antara ciri lain, Nabi SAW mengatakan mereka tidak pernah sesekali melaknat sesuatu ataupun tidak sesekali melaknat seseorang. Kerana apa? Mencontohi peribadi Nabi SAW. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah aku diutus untuk menjadi seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, catat dekat situ, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, al-izzatu izari wal hadith al-hadith kursi.
Hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, al-izzatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihi ma'adzabtu. Al-izzatu izari, ketinggian itu adalah pakaianku. Izzah ni juga boleh kita istilahkan sebagai kemuliaan. Izzah, kemuliaan. Dan kibriya, ridai, dan kebesaran itu adalah selendangku. Kain lidah, kan orang pakai kain lidah, kain selendang kain baru kan, lidah ni kan. Sesiapa yang merebutnya daripadaku, nescaya aku akan mengazabnya. Maknanya apa? Bukanlah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai pakaian. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai selendang seperti mana disebutkan dengan nas, dengan literal hadis ni. Tak. Maksudnya apa? Kemuliaan dan juga kebesaran, ataupun sifat sombong, sifat takabur, sifat bermegah-megah ini adalah sifat yang hanya haknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sombong ini ada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala kerana apa? Di Tuhan. Dan sifat Tuhan mesti bersifat megah, bersifat dengan sifat kemuliaan, kesempurnaan. Dan tidak layak ataupun tidak harus bagi seorang makhluk berasa sombong, seakan-akan dia hendak mencapai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa yang merebutnya, atau barang siapa nak menyaingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sudut kemuliaan dan kebesaran itu, dia secaya Allah Ta'ala memusuhi dia. Allah Ta'ala jadi musuh dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia? Hadis kursi juga. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka anisyirk, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syuraka'uhu. Aku adalah Tuhan yang maha kaya daripada segala-galanya. Mafhum hadis tersebut. Dan barang siapa yang beramal ataupun beribadah kepadaku dalam keadaan dia menyekutukan aku dengan sesuatu, maknanya dia ada rasa sombong dalam hati dia, Allah Ta'ala tinggalkan dia dengan kesombongan dia. Allah Ta'ala biarkan dia. Macam kita lah kan, umpamaan mudah. Kalau kita waktu bujang-bujang lagi, mungkin ada dekat kalangan kita lah, ada mengalami putus cinta misalnya kan, pasangan curang ke apa, besok siapa yang angkat kaki dulu? Contoh kalau kita couple dengan seseorang, pasangan, kemudian pasangan tersebut curang kat kita kan, siapa angkat kaki dulu? Pasangan dulu, bagi kita dulu, kita lah angkat kaki dulu. Orang tak cerot dia yang nak berpasangan dengan orang yang curang kan. Pemahaman dia macam tu lah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggalkan orang yang menyekutukan dia dengan apa yang mereka sekutukan. Kemudian yang ke-11, riya. Ini adalah pecahan-pecahan daripada sifat sombong. Riya artinya memperlihatkan kebaikan diri kepada orang ramai ataupun kepada orang lain. Dan riya ini Allah Ta'ala telah menyifatkan antara golongan yang bersikap riya ini adalah orang yang mendustai agama, atau bahasa kasar dia adalah penunggang agama. Berbukti baca surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa mula-mula? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang berdusta ke atas agama? Yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ada sifat-sifat dia sampailah pada ayat yang ke-5.
Yang keenam, apa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang menunaikan solat dalam keadaan lalai. Kemudian apa? Alladzina hum yura'un, dan mereka yang berasa riak. Contoh orang-orang berdusta pada agama, ditipu di video sendiri, ditunjukkan depan orang, dia orang yang kuat beribadah, dia orang yang warak, orang yang taat. Di hadapan orang ditunjuk dia orang yang taat, tetapi tak kala dia sendirian, mereka adalah orang pertama yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maksiat seorang diri. Ini adalah contoh orang yang berdusta kepada agama. Kemudian seperti mana yang disebutkan oleh almarhum Dr. Farid Al-Ansari di dalam pengajiannya. Siapa Dr. Farid Al-Ansari? Dr. Farid Al-Ansari adalah salah seorang pemikir Islam yang tergolong di Morocco, meninggal pada tahun 2009. Dia menyatakan bahawa riak itu ada terbahagi kepada 3 kategori. Pertama, riak di dalam beragama, riak fiddin. Apakah maksud riak dalam keadaan apa dalam agama ini? Dr. Farid Al-Ansari mendatangkan contoh. Dia hidup seakan-akan seorang pendeta. Maksudnya dia tunjukkan orang ramai badan dia kurus, korek, kerempet, kerana dia banyak berpuasa, kan? Kemudian apa? Dia makan sikit, kan? Kerana nak mengikut cara hidup salafus soleh. Orang salaf dulu kan makan sikit, kan? Makan sekadar untuk beribadah. Oh, beza dengan kita. Macam kita sebut bagilah syarabut ta'am, gemar pada makanan. Selagi tak penuh pun, selagi itulah kita melantak. Selagi itulah kita berpedagang. Selagi tak penuh pun. Dan dimaksudkan oleh Dr. Farid Al-Ansari, orang yang menunjuk-nunjuk dalam hal agama dia, dia tunjukkan orang lain. Konon-konon berlaku zuhud lah, pakai koyak gabak, batu jalan pun tunduk, tawaduk. Dalam sebuah riwayat pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Umar tengok ada satu orang laki-laki yang kurus, kemudian masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Dia keadaan menunduk, kemudian dia jalan dia tu macam jalan orang yang itu nak ikut, seakan-akan dia menunjuk diri orang yang zuhud, orang yang tawaduk. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pukul orang dengan tongkat dia. Dia menyatakan, kenapa engkau berjalan sebegini? Kenapa engkau berperwatakan sebegini? Perbuatan engkau ini telah mencacatkan pandangan orang terhadap agama kita. Jalanlah seperti biasa, jangan berburu-buru. Jalan seperti biasa, tunjukkan kemuliaan kebesaran Islam. Macam mana orang nak memandang positif kepada agama kita? Kalau ditengok penganut dia pun macam orang yang pemadai, kan? Lomah yo, topu yo. Macam mana orang nak yakin apa yang didakwah? Tengok orang dunia pun datang bawah, iya ke tidak apa dia buat ni kan. Kita pun yakin tak yakin dah. Jangan. Kemudian yang kedua, riak daripada sudut perkataan, riak daripada sudut lisan dia. Apa dia? Dia menasihat orang kepada Allah Ta'ala, akan tetapi perilaku dia sebaliknya. Seperti mana kita sebutkan tadi lah, di depan orang dia berceramah, dia mengajar, dia ajak pada Allah dan Rasul, tapi waktu dia seorang-seorang, dia buat nasihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, riak di dalam amalan. Ini banyak.
Ini maklumlah, dia menunjuk-nunjuk, dia berbangga diri dengan amalan yang dia buat. Contoh kebiasaan dalam masyarakat kita ni adalah bila menunjuk-nunjuk masuk akal. Kita tak pukul Datuk semua, tapi kita mengkritik daripada sudut orang yang menjadikan sedekah itu sebagai satu konten, sebagai satu konten, nak raih view, nak raih populariti, dan pergi dekat tempat kawasan orang susah misalnya, kemudian dia set up kamera kan, bagi boreh ke, bagi duit ke, bagi makanan ke apa. Lepas tu orang yang menerimanya pun nangis-nangis, tersak-esak, ucap terima kasih apa semua. Ini apa benda tak? Sedangkan agama kita mengajarkan untuk menjaga maruah saudara kita. Kenapa perlu kita tunjuk yang orang ni melarat, orang ini susah, orang ni begitu dan sebagainya? Air muka orang tu kita tak jaga kan? Dia tak sensor pula tu. Muka orang yang menerima tu buka air. Kemudian dengan konten tersebut, orang tengok video dia, orang bagi macam-macam. Tak ada orang nak apa anda di rumah ni macam-macam platform. Dia berbeza dengan orang yang berbuat amal kebajikan untuk memberi semangat kepada orang lain. Berbeza. Sebab tu kita kena rujuk atau kita buka balik seperti mana yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah ataupun dalam kitab-kitab hadis. Macam mana para sahabat Nabi SAW mempamerkan amalan mereka, yang dengan amalan mereka tersebut menjadi pembakar semangat kepada para sahabat lain dan generasi yang berikutnya. Kita ambil contoh macam Sayyidina Umar radhiyallahu taala, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Seperti mana tak kala Nabi SAW mengiklankan peperangan ke atas bangsa Rom, dalam peperangan Tabuk, Nabi buka peluang untuk infakkan harta. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu menginfakkan sepertiga harta dia. Kemudian Sayyidina Umar separuh harta dia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menginfakkan keseluruhan harta dia. Hingga Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga kau?" Bagi semua harta dia. Sayyidina Abu Bakar, apa yang tinggalkan untuk ahli keluarga dia? Sayyidina Abu Bakar hanya menjawab, "Aku hanya tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul." Maknanya cukuplah Allah Ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Cukuplah mereka berada di bawah bimbingan Nabi SAW. Itu sudah memadai daripada sudut dunia dan akhirat mereka. Kemudian bagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam sebuah hadis, membeli telaga Ruman. Ruman ni siapa? Orang Yahudi yang mengenakan charge yang amat tinggi kepada orang Islam yang nak pergi ambil air dekat telaga ni. Kemudian Nabi SAW buka peluang, barang siapa yang membeli telaga Ruman dan mewakafkannya kepada kaum muslimin, Allah Ta'ala akan jamin dia syurga. Siapa yang membeli? Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala. Dan bila dia beli telaga Ruman, dia tidak charge kepada kaum muslimin, bahkan dia wakafkan kepada kaum muslimin. Berapa dia beli tuan-tuan? Berbelas ribu dirham. Berbelas ribu. Bawah 20,000 dirham lah. Saya tak ingat sama ada 12 ataupun 15,000 dirham. Ribu-ribu. Beli perigi. Zaman sekarang ada tak orang jual perigi? Ada. Perigi banyak dah kawin kan semua. Ada sampah yang dalam tu kan.
Tak ada siapa orang yang pergi kan. Tapi zaman Nabi SAW, Sayyidina Uthman pergi dan wakafkan kepada kaum muslimin, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala jamin kedudukannya di dalam syurga. Banyak. Itu contoh role model yang boleh kita jadikan tauladan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ataupun dalam hikmah, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan gambaran ikhlas seperti mana yang digambarkan oleh para salaf adalah tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Itu sedekah yang sebenar. Bukan upah kameraman pacak kamera bagi baca manuh orang susah di gambar, buat konten. Kita tidak menjaga air muka orang. Itu masalah orang kita zaman sekarang. Ini lagi, bukanlah dekat sosial media, kalau TV, benda-benda ni ada. Ya. Kita tidak menjaga air muka orang. Kalau nak bagi betul. Tak perlu kita nak buat konten, kita nak raih view, kita nak buat keuntungan kat situ. Lepas tu kita guna alasan kita nak bakar semangat kau orang, nak dorong orang lain buat kebaikan yang sama. Ya, ada. Bukan macam tu cara hakikat sedekah. Kemudian akan tetapi seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, kalau untuk mendorong orang lain melakukan kebaikan itu tidak mengapa. Seperti mana yang disebutkan oleh Sidi Umar Al-Yafi dalam diwan dia. Apa dia? Kullu safa minna khudh wasfahu anna. Setiap yang bersih itu daripada kami, dan ambillah ciri-ciri kami tersebut dan jadikanlah ia sebagai satu iktibar. Maknanya bukan dia berbangga dengan kedudukan dia, tak. Akan tetapi mereka sudah para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah pun sempurna perjalanan mereka, tarbiyah mereka, yang dengannya mereka bersifat dengan sifat mahmudah, yang dengannya para salikin, murid-murid yang berada di bawah tarbiyah mereka dapat mencontohi kepribadian guru dia tersebut. Itu maksudnya. Bukan dia nak mengabarkan dia ni baik ke apa, tak. Tapi contohilah seperti mana yang telah aku lalui. Ambil iktibar. Kemudian yang ke-12 iaitu ujub. Artinya hairan akan dirinya. Hairan ni bukan makna dia confused, tak. Bahasa dulu-dulu lah. Hairan ni bukan makna dia confused ke keliru, tak. Maknanya dia rasa berbangga diri. Apa dia? Iaitu datang di dalam hatinya perasaan melihat amalan dirinya atau apa-apa kebajikan dirinya lebih daripada amalan dan kebajikan orang lain, dan orang lain tidak melakukan seperti yang telah dilakukannya. Dia memperlekehkan orang lain. Baik daripada sudut amalan kau, daripada sudut ilmu dia kau, daripada sudut dunia dia kau memperlekehkan orang lain. Itu dipanggil sebagai ujub. Kemudian yang ke-13, sum'ah. Maksudnya apa? Artinya mengkhabarkan kepada orang lain segala kebajikan yang telah dilakukannya. Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dia menceritakannya bukan kerana tahadus ataupun menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kerana takabur dan bermegah-megah. Kerana ketiga-tiganya, yakni riya, ujub dan sum'ah, itu cabang daripada takabur. Ini yang kita sebutkan tadi. Beza orang yang menceritakan amalan dia hanya untuk tahadus bin ni'mah. Apa itu tahadus bin ni'mah? Tahadus bin ni'mah itu adalah menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Kerana seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ataupun kaum sebahagian sahabat, at-tahaddusu bin ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah salah satu bentuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, itu adalah salah satu contoh kepada kufur nikmat. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, khususnya manaqib para awliya atau para ulama, sebahagian daripada mereka menceritakan pengalaman kerohanian mereka. Contohnya apa? Bermimpi akan Rasulullah SAW, ataupun melihat Nabi secara jaga, ataupun memperoleh
sesuatu perkara ataupun sesuatu penghargaan, kemuliaan dan sebagainya. Benda-benda itu mereka ceritakan bukan atas dasar untuk berlaku sombong ataupun nak menunjuk-nunjuk, tak. Akan tetapi sebagai salah satu jalan mereka mensyukuri kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, dan dengannya juga membakar dan juga mendorong orang lain untuk beramal sehingga mendapat kedudukan dan kemuliaan seperti mana yang mereka raih atau bahkan lebih tinggi. Itu tahadduts bin ni'mah. Ini contoh-contoh ni banyak dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab manaqib ini banyak. Bagaimana para ulama, orang-orang soleh menceritakan contoh nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Akan tetapi bagi orang yang berlaku sombong, dia bercerita dengan alasan untuk dia merendah-rendahkan orang lain. Itu beza. Banyak lagi sifat mazmumah yang lain, semuanya itu boleh mencederakan dan mencacatkan suluk orang yang salih. Maknanya sifat-sifat mazmumah yang telah kita sebutkan sebelum-sebelum ini adalah beberapa contoh sifat-sifat ataupun batu penghalang yang merencatkan perjalanan seseorang murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendinding ma'rifah orang yang arif, yakni menghijab seseorang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengganggu tuntutan yang muridin, yakni menghalang perjalanan para murid yang berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun merencatkan amal ibadah orang yang beramal seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, yang di lisannya lillahi ta'ala, akan tetapi pada hati dia menuntut masiwah, menuntut apa selain daripada Allah Ta'ala. Menuntut musyahadah orang yang musyahidin, yakni menghijab pandangan orang-orang yang bermusyahadah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menggelapkan segala hati orang-orang yang muwahhidin, yakni hati orang-orang yang bertauhid, orang-orang beriman ni menjadi gelap dan zulmah. Kerana apa? Ada apa? Terutamanya 4 sifat mazmumah yang terakhir, iaitu takabur, riya, ujub dan sum'ah. Maka semuanya itu amat memberikan kesan dan mendatangkan kecelaan pada sudut mereka. Dinamakan juga kesemua sifat itu dengan syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Inilah syirik khafi, inilah yang telah merencatkan perjalanan jutaan salikin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar tasawuf, masuk tarekat, nak tuntut apa? Kedudukan, nak dapatkan keramat, nak dapatkan penghormatan orang, nak dapatkan dunia, nak dapatkan habuan-habuan tertentu, seperti mana yang kita baca daripada hadis tadi. Barang siapa yang beribadah dengan menyekutukan Allah, yakni dengan syirik khafi, maka Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan dia dengan syiriknya, dengan apa yang mereka persekutukan. Moga dilindungi oleh Allah daripada sifat-sifat tersebut. Jadi apakah ubat untuk kita membunuh atau memikis sikap-sikap sombong? Apa lawan bagi takabur dan sombong selain tawaduk? Bersikap ikhlas. Kerana apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi, ayat yang last sekali, surah 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, liqa' rabbi, yang hendak melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, yang hendak berhimpun dengan Allah Taala di alam akhirat, yang nak bermusyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, falyamal 'amalan salihan, hendaklah mereka beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian apa? Jadi sertai dengan apa? Diiringi dengan apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah mereka tersebut dengan apa sahaja sesuatu. Dan ubat yang paling ampuh sekali untuk mengikis sikap sombongnya apa dia?
pergi banyak-banyak ziarah kubur. Kerana dengan menziarahi kubur apa dia? Seperti mana disabda oleh Rasulullah SAW, mengingati mati. Kalau pergi ziarah kubur tu tengok kubur. Mana perginya pangkat kita di dunia ni? Title kita di atas muka bumi tu mana? Di mana perginya dunia kita? Pakaian kita, kereta kita, rumah kita, mana? Mana pergi ilmu kita? Dalam kubur tu tak ada. Mana pergi kekuasaan kita yang kita bangga-banggakan di atas dunia ini? Tak ada. Sebab tu Nabi SAW sebutlah sebuah hadis yang sahih yang selalu kita baca. Setiap amalan di atas anak Adam itu terputus tak kala mereka mati. Melainkan apa dia? Illa salat. Sedekah jariah yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang mereka ajar itu diamalkan oleh murid-murid dia dan orang yang berikutnya sampailah bila-bila. Selagi mana ilmu itu diamalkan, itu menjadi salah satu pahala jariah di dalam kubur bagi mereka. Kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi manakah dunia ataupun kemuliaan yang kita bangga-banggakan di atas dunia itu tak ada. Sebab tu para ulama dulu menyatakan, nak tengok hakikat kita ni, tengok sewaktu kita lahir dan ketika meninggal. Kita lahir dalam keadaan tak ada apa, boleh kan, telanjang bulat, balik pun telanjang bulat kan, tak ada apa, kain kapan tu ya. Itu saja apa yang kita bawa pada Allah Ta'ala, amalan kita. Dan salah satu kitab yang sesuai ataupun bagi saya yang mudah untuk kita belajar menangani sikap sombong ini, baca kitab Penawar Bagi Hati karena Syekh Al-Qadir Al-Mandi rahimahullah ta'ala. Saya tertarik dengan satu kata-kata dia. Salah satu cara untuk mengubah sikap sombong ini adalah ingatlah tangan kirimu itu, fungsi dia apa? Untuk cebok, istinja. Tak sombong apa? Tangan kiri kita apa kita guna buat cebok, istinja. Bagi kita kelakar bila kita baca ibarat tu kan. Tapi ya, tak kira lah orang kaya ke orang miskin ke, pangkat apa tinggi pangkat dia pun dia cebok sendiri. Ada tak khadam yang tolong cebokkan dia? Sebab kata apa Allah Rahman Nasi Biram dia apa? Tukang pencacai angkat najis, tak ada, semua cebok sendiri ya. Kalau rasa terdetik nak sombong, ingatlah tangan kirimu ini digunakan untuk istinja. Kata Syekh Al-Qadir Al-Mandi dalam Penawar Bagi Hati. Wallahu a'lam. Allahumma ba'id min dzalika wa khallisna min su'il mahalik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat tersebut dan bersihkanlah kami daripada kejahatan yang membinasakan. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada dosa-dosa kami seperti mana Engkau jauhkan atau Engkau pisahkan antara timur dan barat. Wallahu a'lam. Kita tangguhlah ya. InsyaAllah pada pengajian yang seterusnya kita akan masuk pada sifat-sifat mahmudah insyaAllah. Jadi ada sebarang soalan insyaAllah. Ada soalan? Semua jelas? Semua faham tak? Sebab sifat mazmumah kan tak mudah ya. Jadi kalau tak ada apa sebarang soalan, kita tangguh majlis kita insyaAllah. Mohon maaf jika ada sebarang keterlanjuran kata, apa yang lebih dan terkurang dari pihak saya. Apa yang baik dan buruk itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta muqaddim wa anta mu'akhir, la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.